Bismillahirrahmanirrahim. Qala ma'alif qala sallallahu sirrah. Al-a'iqus salis asy-syaitanu. A'iq maknanya menegahkan. Yang ketiga ialah asy-syaitan. Benda yang menghalang lagi seorang untuk menjadi hamba yang sebenar kepada Allah Subhanahu wa taala. Awa'iq dia kena lepas. Awa'iq mana segala benda yang menegah menghalang. Maka sini panggil a'iq, satu yang menghalang. Itu peringkat yang ketiga. Kata Imam Ghazali, dan dia kata kemudian lazim atasmu, hai saudaraku, dengan berperang bagi syaitan dan mengeraskannya. Dan yang demikian itu kerana dua perkara. Sebab Quran dah arahkan fattakhizuhu aduwah, ambillah oleh kamu akan syaitan sebagai seteru. Mana jangan buat syaitan iaitu sebagai kawan. Kena perang habis-habisan, baru dia akan dapat maknanya duduk betul-betul menjadi hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, bahawasanya ia seteru bagimu. Syaitan Allah Ta'ala jadikan dia seteru, musuh bagi kita, dan tiada tamak padanya bagi maslahah. Tiada tamak padanya, maknanya jangan diharapkan pada syaitan ada kemaslahatan, tak ada. Syaitan memang Tuhan jadikan dia semata-mata membawa kepada kejahatan. Dan sejarah iaitu datuk kita Adam AS keluar daripada syurga, ya, sejarah dihadirkan. Yang ini kedamaian, yang ini berdamainya dan ditinggalkan atasnya, tetapi tiada memadai akan dia, melainkan dibinasakan akan kamu. Ya, syaitan dia takkan cukup, melainkan dia nak binasakan insan. Dia takkan biar begitu sajalah, ya, biarkanlah biar begitu. Tak ada. Dia jahit jalan sampai kita dibinasakan. Atau jahat tak jahat syaitan. Dan kamu tilik di dalam dua ayat, kata Imam Ghazali. Pertama, firman Allah Ta'ala, alam a'had ilaikum ya bani Adam an la ta'budu syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Surah yang selalu dibaca, surah Yasin, mana jelaskan tidakkah aku janjikan, alam ahad, tidakkah aku, ini Allah Ta'ala janjikan kepada kamu, ya, hai anak Adam, bahawa jangan kamu sembah akan syaitan, ya, alla ta'budu syaitan, bermakna ada mereka yang menyembah syaitan, sama ada syaitan daripada jin ataupun daripada ins, daripada manusia. Sebagaimana sejarah silam, raja-raja dulu, cabar Namrud, cabar lagi Fir'aun, semua raja-raja yang memaksa rakyat menyembah, sujud kepada mereka. Itu di antara syaitan ins, syaitan dalam bentuk manusia. Ada syaitan yang kita maklum daripada jin, ya. Tidakkah aku janjikan kepadamu, alam ahad ilaikum, tidakkah aku janjikan kepadamu, hai anak Adam, alla ta'budu syaitan, jangan kamu sembah akan syaitan. Sebab innahu lakum aduwwun mubin, bahawasanya syaitan seteru yang amat nyata. Bahawa syaitan lakum kepada kamu, aduwwun, mana seteru, mubinun, terang nyata. Ini maknanya Allah Ta'ala istiharkan kita kena berperang habis-habisan dengan syaitan. Cara mana berperang dia? Taat perintah Allah, kerjakan yang disuruh, tinggal dilarang. Itu peperangan kita dengan dia. Buat perintah Tuhan, tinggal larangan dia. Itulah senjata besar yang kita tembak ke syaitan ni. Ya, bukan perangan dia nak bertumbuk, nak melawan, kita pun tak nampak. Ya, sebab syaitan berperang dia jaga. Syaitan lihat kamu, kamu tidak lihat dia. Asy-syaitanu fariq wa antan masyghul. Syaitan fariq, apa makna fariq? Syaitan dia kosong, dia tak ada kerja sebenarnya. Syaitan tak pergi nori getah, dia tak pergi menjali ikan, dia tak pergi ke darat, tak ada. Kerja dia apa? Idlalun nas, satu je dia fokus nak menyesatkan akan manusia. Ya, siang malam pagi petang tu dia fokus sendiri. Sedangkan kita ni, kata Imam Ghazali, masyghul, macam-macam kerja nak buat, sana fikir. Adapun syaitan tak, dia memberikan serangan tumpuan sangat hebat. Habis.
Keduanya firman Allah Ta'ala, inna syaitana lakum aduun fattakhizuhu aduwah. Bahawasanya syaitan itu bagi kamu seteru, maka ambil kamu akan dia sebagai seteru. Jadi kita kena berseteru, jangan berkawan dengan syaitan. Kita kena perang dia habis-habis. Ya, kita berperang baru dia nampak jalan kebenaran. Kalau tidak diperangi syaitan, maka dia akan menipu daya seseorang. Ada satu cerita bukan, seorang abid ahli ibadah, dia duduk dalam satu ribat pondok untuk diibadat ataupun surau lah ya. Ketika itu datang angin ribut yang kencang ya. Surau itu pun dah uzur. Jadi bila kata angin datang macam nak tombang dah surau tu kan, datang seorang tadi dia kejutkan kawan tu. Dia kejutkan lagi-lagi, dia kata surau ni nak roboh dah. Kawan dia pun lari. Bila lari saja elok aja bangunan tu runtuh. Dia pun ucap terima kasih awak je apa, aku dah syaitan ni. Beranjak kawan tu. Dah kenapa kau kejutkan aku, kata. Dah tadi kau dalam rumah, kalau kau mati dalam ibadat, maka rugi aku, kata. Sekarang kau hidup lagi, aku ada peluang nak menyesatkan kau itu. Masya-Allah. Kalau tengok zahir wah baik kawan ni rupanya. Jadi kalau aku biarkan kau mati tadi, maknanya kau mati dalam ibadat dalam rumah Allah. Masya-Allah, untunglah kau. Sekarang kau belum mati lagi. Nanti aku follow kau lagi, itu maksudnya. Dan satu orang saleh dia berdoa, dia minta supaya nak tengok syaitan kan, bukan lawan syaitan. Nak pergi tengok dia minta nasihat. Orang kata jangan, kata. Dia nak tengok juga. Satu hari kata nak buka, bila buka dia tengok aja syaitan, dia jumpa je dah kena dah. Dia tengok jumpa syaitan, syaitan kata Masya Allah, kau ni hidup 1000 tahun lagi dah kena kan. Mana umur kau ni panjang lagi. Padahal itu tulul amal, panjang cita-cita, minal mazmumah, daripada sifat yang dicela, panjang cita-cita ya. Dah kena dah, dia jumpa dah kena dah. Itu jahatnya syaitan. Perkara yang kedua, bahawasanya syaitan ni dia kata sudah kejadiannya atas berseteru, dah resign dengan Tuhan, tak ditakkan sekali-kali bagi peluang kepada kita ya. Dia dah bersumpah dengan Allah Ta'ala, awiyannakum ajmain, aku akan sesatkan anak Adam secara keseluruhan ya Allah. Itu punya jahat syaitan ya. Dan mendirikan selama-lamanya bagi berperang bagimu selagi kita berdenyut nadi ya, jantung kita bergerak hidup lagi, maknanya selagi itulah dia akan cari jalan yang berbagai-bagai. Maka di sini akan didedahkan Imam Ghazali, dia ada 7 jalan tu. Dia masuk jalan ni tak boleh, dia gostan, dia masuk jalan lain lagi ya. Itu yang kuatnya syaitan. Bagi cara obat yang paling besar apa? Iltijak hati kita kepada Ta'ala. Syaitan ni ibarat apa? Asy-syaitanu kal-kal, dia macam anjing. Bila anjing menyalak kita, kita jangan lawan salak dia ya. Kita kena panggil tuan dia. Kita panggil tuan dia, kan tuan dia keluar dia habis lagi lah. Itulah maksudnya. Bila kita berdepan dengan syaitan ya, dia kita tak nampak, maka kita panggil siapa? Tuan segala-gala, wallahu ta'ala. Seorang tu bila rapatkan diri dia dengan Tuhan, ikut betul perintah Tuhan, maka tidak ada ruang bagi syaitan untuk menyesatkan dia ya. Maka iaitu pagi-pagi dan petang-petang melontar akan dikau dengan panahnya. Maksud dia apa? Sentiasa serangan dia kepada insan, dan kamu lalai daripadanya. Sedangkan kebanyakan manusia ya tidak mengambil perhatian tentang kejahatan, serangan-serangan yang dilakukan oleh syaitan untuk menyesatkan dia. Maka betapa ada kelakuan itu, kemudian adalah pada kamu satu faedah yang lain, iaitu bahawasanya engkau di dalam ibadat bagi Allah Ta'ala dan menyeru bagi makhluk ya kepada pintu Allah SWT dengan perbuatan kamu dan perkataan kamu, dan syaitan lawan perbuatan kamu
ya, dan citanya dan kendaknya dan penceraiannya, dia telah menahan daripada demikian itu. Maknanya kerja kita dengan kerja dia sangat-sangat bertentangan. Kita nak bawa diri kepada Tuhan, dia menjadi penghalang besar, dia jadi perosak besar. Itu mana syaitan. Maka jadilah bahawasanya engkau berdiri dan ikat pinggang engkau supaya memarahi syaitan dan melawan dia, ya, dan membinasakan dia, dan ia pula ikat pinggang supaya berseru dengan dikau dan berperang akan dikau dan menipu daya akan dikau hingga membinasakan dikau segala kelakuan engkau, tetapi hendaklah mana dihalakkan, mana dibinasakan dikau sekali-kali kerana tiada disentosa daripada pihak engkau jauhnya. Jadi maknanya apa? Syaitan akan menyesatkan, membinasakan peringkat over limit. Ya, kita akan beri peluang, dia tekan habis-habisan. Sebab itu kita sentiasa kena rojok kepada Tuhan dia, minta pertolongan dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan keduanya tetap istiqamah di atas syariat Allah taala, iaitu menjunjung perintahnya dan menjauhkan larangannya, dan kalbi kita hendaklah sentiasa ikhlas, bersih dengan dia. Maka kalau kalbi seorang itu ikhlas, bersih, itu syaitan sendiri pun beristiharkan dalam Quran, ya, melainkan hamba dia yang mukhlasin, yang diikhlaskan niat oleh Allah Ta'ala, maka dia gagal. Syaitan tak boleh masuk. Mana syaitan dia tak boleh masuk bagi orang yang betul-betul ikhlas kerana Allah Ta'ala. Maka bahawasanya ialah yang menjahat dan menyengaja dengan membinasakan orang yang tiada mengeras dan yang tiada melawan. Bagaimana kalau kita tidak mengambil perhatian sungguh berdepan dengan dia, memang mudah dia membinasakan dia, ya. Dan tetapi orang yang benar-benaran akan dia dan muafakat akan dia, seperti kafir, orang kafir masuk kepala sejalan dengan dia, kan? Sebab dia membawa slogan kekufuran kepada Allah. Dan ahli dhalalah, orang yang tersesat, dan ahli raghbah, orang yang raghib, yang suka, ya, kepada selain daripada Ta'ala dengan kehidupan dunia, melalaikan pada setengah kelakuan mereka itu. Maka betapa ada sangkamu menyahajakan bagi orang yang berdiri kerana memerangi kamu, dia bersunyi bagi melawan akan dia. Maka baginya tiba-tiba serta segala manusia itu berseteru rata dan sertamu dan serta, ya, dan ia sertamu, sertamu digapan. Hai segala orang yang mujtahid, mana orang yang bersungguh-sungguh riyadah, membersihkan kalbi dia, membersihkan kedudukan dia kepada Allah Subhanahu Wa Taala, maka ketika itu syaitan lagi kuat dikacau dalam ibadat, ya, dan seterusnya. Dan pengetahuan berseteruan yang tertentu, dan bahawasanya pekerjaanmu itu, ya, sangat-sangat dicita, serta atas kamu itu barang yang menolong akan dia yang terlebih, ya, telah sangat keras taulannya itu dirimu dan hawa. Jadi kita berdepan dua keadaan, ya, dalam keadaan kita bersungguh-sungguh untuk mencari jalan selamat, maka bertembung kita tidak berputusan dengan serangan, godaan, bisikan daripada makhluk yang telah dilaknat oleh Allah Ta'ala, itu as-syaitan. Kemudian sangat lagi keras musuh yang menghalang kita dari menjadi hamba sebenar pada Tuhan ialah an-nafs. Syaitan bila menyebut kita nama Allah Ta'ala, kita sebut dia lari, tapi dia tidak lari habis, dia gostan dipusing balik dan ada pun nafsu tidak, nafsu dia melekat itu. Beza antara tekanan nafsu dan tekanan syaitan, ajakan nafsu dan bisikan syaitan. Kalau datang bisikan tidak baik, kita zikir, kita semayang, baca Quran, dihilang, itu syaitan. Syaitan dia dengar ayat Tuhan, dia undur, ya. Ada pun nafsu tidak.
Ya, tuan-tuan zikir-zikir lagi tekan dia nak. Katakan dia nak satu maksiat dia nak buat. Kita zikir, lagi kuat dia senang. Kita baca Quran, kita semayang, lagi dia tekan kuat. Itu bukan syaitan, itu nafsu. Itu beza antara nafsu dengan syaitan. Kalau ada perkara yang buruk kita nak buat, kita zikir dia hilang, itu syaitan. Ya, sebab kalau tak, kita zikir tarik lagi kuat dia tekan, itu nafsu. Maka nafsu cara dia sekurang-kurang kata ulama dia ada dua cara. Pertama, sedikitkan akan umpannya, dan kedua, banyakkan muatan di atas belakang. Faham? Seekor binatang yang liar, khimar atau kuda, jadi kita nak slowkan dia, jangan bagi makan banyak. Nanti kita tarik dia lelau gitu balik. Kita letakkan atas belakang dia tadi muatan, dan bagi makan dia sekadar, jangan banyak. Ya, kita tarik insya-Allah dia ikut. Maksud dia apa? Kurangkan kendak-kendak nafsani, diri nafsu tadi, kemudian beratkan dia dengan banyak ibadat. Itu maksudnya. Belakang ni kita banyakkan ibadat, banyak zikir, banyak baca Quran dan sebagainya, insya-Allah nafsu itu akan penuh. Daripada dia amarah, dia akan naik kepada lawamah. Lawamah dia dah mula reti mencela benda tak elok, tapi dia belum istiqamah. Kita tekan lagi dia, banyak ibadat dan minta pertolongan yang besar dengan Allah Ta'ala, minta pertolong. Dia akan naik kepada nafsu mulhamah. Nafsu itu mula dapat ilham Rabbani. Ya, maknanya pandangan yang baik, nur Tuhan dah cempak. Dia tekan lagi, dia speed lagi, dia asah lagi makrifat dia dengan Tuhan, pum, dia naik kepada nafsul mutmainnah. Itu paling kurang kita nak kejar. Taraf nafsu kita ni paling kurang, kita balik dia duduk taraf mutmainnah. Bau maknanya dia dapat surat jemputan ke syurga. Surat jemputan ke syurga bila dia duduk nafsul mutmainnah. Tuhan bagi surat jemputan dalam Quran. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, wahai nafsu yang telah tenang. Ya, nafsu yang tenang ialah nafsu yang duduk dalam keadaan yang sama pengabdian dia dan kekuatan ruhani makrifat dia dengan Tuhan dalam dua suhu. Ya, dia dilambak dengan kesenangan hebat pun dia tak beranjak. Dia tarik sampai kering kontang ni tuan-tuan ya, melepek dia susah tak, dia tak beranjak. Itu tanda maknanya dia telah mutmainnah. Kalau diuji sikit dengan kesusahan dia dah melatah dah, itu belum lagi. Dia rajin ibadat, tuan uji kesenangan dah jam. Ya, hanya ada setengah tuan tarik dia uji dengan kesusahan, pum dia melatah. Ya, jadi suhu makrifat dia berubah. Daripada dekat dah jadi jauh, daripada terang jadi gelap. Itu menandakan dia tidak istiqamah lagi. Kalau mutmainnah tak ada apa. Ya, tuan uji macam mana bersama hatta yastawiya indahu al-faqr wal ghina. Sehingga sama bagi dia fakir senang dengan susah suku. Sebab dia letakkan matlamat besar di era qalbi dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Itu tanda dia. Jadi pengacau di sini apa ni? Nafsu satu hal, ni syaitan lagi ni. Ya, dia kita berhadap dengan peperangan yang amat besar tuan. Orang 4 tapang ataupun 4 penjuru. Syaitan, nafsu, dunia, bi'ah, suasana, keliling. Dia akan menarik kita tuan. Sebab tu mana kita kena jaga dan mohon pertolongan daripada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Sebab kita jangan berpegang dengan ilmu, dan ilmu kena ada. Tak ada ilmu babas. Sekadar ilmu tak cukup, dia kena beramal, dan amal bantuan dari Tuhan. Ya, dan beramal tak cukup. Last sekali untuk diterima ialah al-ikhlas. Tu amrun qalbiyun. Ya, sebab ibadat ramai juga orang boleh buat, tapi matang dalam ibadat lagi sedikit. Bila dia tapis lagi sedikit. Ya. Terutama bila kita beribadat, kita nampak diri kita hebat. Kita buat ibadat, kita rasa kita baik, habis pum down. Ya, tak nak semua tu. Dia nak bulat terus kena dia je. Ya, kita buat ibadat, melakukan amal saleh bukan untuk dipandang orang. Ya, kalau hati kita seronok lagi ada, atau mana ada syirik dalam qalbi. Bukan syirik i'tikad, tapi syirik dia panggil apa? Bin nazar. Dia banyak 3 lapis dan ya. Kita minta supaya kita dibuka 2 pintu. Pintu babul amal, satu lagi babul qabul. Pintu amal naklah diterima. Ya, pintu penerimaan. Maka nak betul penerimaan dia kena bersih. Bersih akidahnya, bersih qasad dan hala tujunya, dan bersih
Ya, itulah pandangan dalaman dia, syuur qalbi dia, bahawa dia diiktiraf sebagai hamba yang layak untuk menjejaki riyadul jannah, taman syurga. Al-Islamu nazif fatanazzafu fa innahu la yadkhulul jannah illa nazif. Islam ialah agama yang bersih. Ya. Maka hendaklah kamu melakukan pembersihan. Tidak dibenar ke syurga melainkan orang yang bersih. Bersih pertama apa? Bersih akidah. Ya, akidah kena bersih. Ya, kalau akidah dia tak bersih, dengan bawa dia syirik dengan Tuhan, dia tak Islam, dia buatlah amal banyak mana, amal tidak diterima oleh Ta'ala. Lepas tu kita tak heran amalan orang kafir hebat macam mana sekali pun tak, dia mardud, ditolak. Ya, orang kafir itu ditolak oleh Ta'ala. Sebab tu kita kembali jangan pandang kepada orang kafir walaupun nampak macam baiklah. Tak ada kebaikan pada orang yang kufur sebab dia telah kotorkan akidah dia. Ya, an-nas bi naba'in azim akhluqu wa yu'badu ghairi. Manusia dalam jenayah paling besar, kata Rasulullah SAW dalam hadis qudsi, akhluqu wa arzuqu, aku beri jadikan dia menumpang di muka bumi sementara, aku resikan akan dia. Mana ada yang kita makan, kita minum, kita milik, kita pakai, kita guna lain daripada kurnia Tuhan? Ada? Mana ada? Semua minallah, dari Tuhan. Tiba-tiba dia makan rezeki Tuhan, dia bersyirikkan Tuhan, dia menyekutukan Allah, dia mengambil selain sembahan dari Allah. Maka orang ini taraf dia kal an'am, lebih teruk daripada binatang kaki empat. Itu Quran sebut tu, ulaika kal an'ami bal hum adall walaqad zara'na li jahannama katsiran minal jinni wal ins lahum qulubun la yafqahuna biha wa lahum a'yunun la yubsiruna biha wa lahum azanun la yasma'una biha ulaika kal an'ami bal hum adall. Sesungguhnya aku akan lempar ke dalam neraka Jahannam besok kebanyakan daripada jin dan manusia. Berpunca dari mereka ada akal, tapi mereka tak menggunakan akal dia untuk mengenali Tuhannya, untuk mengesakan akan Tuhannya. Sebab tu dasar perjuangan segala nabi-nabi dan rasul-rasul ialah membina akidah. Tapak tu first time tentang ni. Tapak kena bersih. Ya, sebab itu orang-orang kafir dia tapak tak ada. Orang kafir dia tapak tak ada, walaupun dia baik macam mana sekalipun. Contoh kita pergi rumah seorang, ya, dia punya layanan masya-Allah halus betul budi bahasa dia, ya, lembut cakap dia, bersopan santun dia. Lepas tu kita tanya kiblat mana? Kiblat tu apa dia kata? Apa nak hukum orang tu? Tanya di kiblat tu apa gitu. Faham dia? Lepas tu kita jangan ukur orang tu dengan ukuran zahir, kan? Ukuran-ukuran yang Allah Ta'ala letak. Pertama sekali tasfiyatul akidah, pembersihan akidah tu pertama sekali. Sebab orang kafir yang sini gagal, dia buatlah baik macam mana sekalipun, amalan dia mardud, tidak diterima oleh Allah Ta'ala. Sebab apa? Dia telah melakukan jenayah paling besar dalam dunia. Apa jenayah dia? Al-isyraku billah, dia menyekutukan Allah Ta'ala. Arzuku, aku beri dia rezeki, tiba-tiba wayuk badu ghairi, disembah yang lain dari aku, Tuhan kata. Habis Paul. Orang ni kalau baik macam mana sekalipun, segala amalan dia mardud, ditolak oleh Ta'ala. Sebab kita jangan silap ukur. Kita ukur bisyar'i, dengan syarak, dengan nas Quran dan hadis Rasulullah SAW. Ya. Sebab tu jangan keliru ini. Ada kadang-kadang orang tu kadang bukan Islam macam dia baik, tapi akidah dia rosak, dia bermasalah dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab yang pertama sekali ukuran kita ialah bersih akidah, kemudian bersih amalan, mengikut amalan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, kemudian safaul qalbi, bersihkan qalbi, tempat tilik Tuhan, dengan bahawa kita buat ibadat betul kerana dia, bukan kerana yang lain, bukan kerana nak dipandang orang, nak dipuji orang, nak disanjung orang. Itu maknanya sudah menyimpang kiblat roh. Ya, kiblat roh kita terus ke hadrat Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, dalam perkara ini syaitan memainkan peranan. Ya, dia telah kadang-kadang kita lihat, ya, amalan orang Islam di Islam, maka bila dia Islam, jaga serangan dia kuat. Syaitan dia tak tegur sangat orang kafir, itu memang geng dia.
dia akan fokus pada orang Islam, ya. Maka nak membentuk ini kembali kepada apa yang telah disarankan oleh Al-Quran dan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan yang paling penting kepada kita apa? Memohon pertolongan daripada Allah Taala, ya. Mohon pertolongan agar kita sentiasa diberi petunjuk dan hidayah. Dan sana telah benarlah Yahya bin Mu'az Ar-Razi radhiyallahu anhu rahimahullah taala sekira berkata, ia bermula syaitan tiada ada pekerjaan. Asy-syaitanu farighun wa anta masyghulun. Syaitan dia tak ada kerja tuan-tuan ni. Dia tak pegang jawatan setiausaha. Dia tak pegang jawatan tu jawatan ni, pergi ke darat ke tak. Kerja dia satu je tuan. Ya, tengok dia. Sekira-kira berkata ia bermula syaitan tiada ada bekerja dan kamu masyghul, kamu banyak sibuk nak urusan luar dalam rumah, luar rumah macam-macam. Ya, banyak pekerjaan. Melihat ia akan dikau, engkau tidak melihat akan dia. Kita berlawan dengan orang, dia nampak kita, kita tak nampak dia. Macam mana tuan? Ya. Kita nak pukul dia tak nampak, dia nampak kita. Faham? Makna satu benda yang sukar. Ya, ini jelas benda sukar. Bila benda sukar, kita kena ihtimam, kena mengambil perhatian betul. Musuh yang Tuhan dah gezekkan kepada kita, yang kita kena serang dia. Kalau kita tak serang dia, jawab dia, dia serang kita. Dia akan merosakkan perjalanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Sebab kita ni tuan-tuan harap Tuhan terima. Orang tak terima tak apa tuan. Orang tak kenal tak apa, ya. Satu dunia tak kenal kita, satu dunia kutuk dia, Tuhan terima dia, syurga tempat dia. Satu dunia puji dia, angkat dia, Tuhan tak terima dia, neraka tempat dia. Maka cari redha Tuhan, jangan cari redha makhluk. Cari redha Allah, bukan redha makhluk. Maka nak dapat redha Tuhan di mana? Ittiba'u Quran wa sunnah, ikut Quran dan sunnah Rasulullah SAW. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah, bagi kamu pada Rasulullah itu ikutan terbaik. Sebab Quran yang berjalan, kata Sayyidina Aisyah radhiyallahu anha, wa huwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian bermula syaitan tiada pekerjaan, kamu sibuk, dia kata sini, ya. Dan syaitan melihat kamu, kamu tak boleh melihat dia. Dan engkau lupa dia, dia tidak lupa akan dikau. Tiga dah cukup tuan ni. Tiga ni pun mengemang logo kita dengar, ya. Ya, dia sentiasa fokus kat kita. Ya, kita pula banyak terlupa tipu daya syaitan. Kadang-kadang kita pun tak tahu macam mana dia masuk. Ini dia akan dibentangkan oleh Imam Ghazali, ya, cara-cara syaitan masuk untuk menipu kita, dan paling bahaya dia masuk dalam ibadat. Ya, dalam maksiat senang. Ya, kita kenal lah dia tipu kita. Dalam ibadat dia masuk, dia pusing niat dan sebagainya. Ini satu benda yang agak sulit. Ya, kita ingatkan kita punya ibadat dah bagus, jadi rupanya akhirat jadi habaan mansurah, seperti habu yang berterbangan, kosong tak ada apa. Ya, ini satu perkara yang besar disebut oleh Sayyidina Yahya bin Mu'az Ar-Razi radhiyallahu anhu. Kemudian daripada diriku bagi syaitan atasmu itu beberapa menolongnya, kata Imam Ghazali, dan daripada diriku bagi syaitan atasmu itu beberapa menolongnya. Maka tiba-tiba tidak dapat tiada bagimu daripada berlawan berperang dengan dia dan mengeras akan dia. Dan jika tiada, ya, kita bersiap siaga, tidak bertindak tegas, maka tiada sentosa daripada kebinasaan dan fasad kerosakan amal kita. Maka jika engkau kata, maka dengan apa suatu aku berperang akan syaitan, nak angkat, ya, M16 ke, nak pakai bom ke, kan? Bukan tu cara dia. Dan dengan apa suatu yang aku mengeras, ya, akan dia, dan aku tolak akan dia, maka ketahui alimu bahawasanya bagi ahli ulama yang sudah maknanya pakar dalam bidang perjalanan ini, ya, sudah merasa mahir pada perkara adalah beberapa, bagimu dua jalan. Ada dua jalan. Yang pertama, bahawa yang dikatakan oleh setengah mereka itu, bahawasanya pada mentadbirkan menolak syaitan, mengelak daripada tipu daya dia, berlindung dengan Allah Subhanahu wa taala. Itu paling besar kan.
Ya, penolongan bantuan dari Allah itu paling besar. Tanpa bantuan Tuhan, habis, tak ada siapa pun akan selamat. Ya, maka rayulah bantuan Allah Ta'ala. Dan di antara bantuan terbanyak dapat ialah di kalangan ahli zikir. Padahal hadis Nabi kata, ada kala Allah Ta'ala beri orang yang berzikir, yang tak sempat berdoa, lebih hebat daripada orang yang berdoa. Ya, dia berdoa kan, minta dengan Tuhan. Yang ni tak sempat doa ni, zikir dia banyak, dan fokus qalbi dekat Tuhan, Tuhan akan beri dia lebih banyak. Itu dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab apa? Sebab dalam doa bila dia berkenankan, dia antara doa dia apa? Amma yujibul muttaru iza da'an. Ya, tidak katalah mustarakan orang yang apa mana muttar, siddatul faqr, sangat-sangat rasa fakir, hina hati kita dengan Tuhan. Ya, tahaqqaq bi faqrika yamudduka bi ghinaih, tahaqqaq bi zullika yamudduka bi izzih. Tahqiqkan kamu memandang hina kamu dengan Tuhan, bahawa Tuhan akan bantu kamu dengan sifat yang maha mulia. Tahqiqkan memandang fakir kita dengan dia, bahawa dia akan membantu kita dengan sifat lawan fakir apa? Ghina, kaya dia. Persoalan macam mana dia nampak sifat fakir dan hina diri. Ya, sebab tu kalau kita tengok dalam hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kadang-kadang Rasulullah berdoa tu dalam sebaris ringan. Sebelum tu ada 2-3 baris. Apa dia tu? Ialah memuji dan membesar-besarkan Allah Subhanahu taala. Wahai Tuhan pentadbir sekalian alam, wahai Tuhan yang mengawal segala-galanya. Itu menunjukkan kebesaran. Bila terasa kebesaran Tuhan, lalu kita pun akan rasa hinanya diri. Itu maksud dia. Dan di atas rasa hina itulah kita angkat tangan minta, confirm Tuhan terima. Itu jaminan. Ya. Orang mutar, hati dia betul, Tuhan akan terima. Kemudian cara penerimaan ni pula kena kita kena faham. Ada benda yang kita minta, ada benda ditukar, ada benda dipalingkan bala, macam-macam. Ada kala ditakhir di akhirat. Itu dalam hadis baginda SAW. Jadi atas tugas kita minta dan penuhkan adab, izharkan fakir dengan dia. Maka dalam fakir yang mana banyak, di mana manusia qalbi dia akan terserlah terang sifat fakir fi zikri, dalam zikir. Sebab semua lafaz-lafaz zikir, azkar, menunjuk kehebatan, keagungan, kedahsyatan Allah yang maha dahsyat. Bila dia zikir dengan faham sungguh, menghayati, ketika dia terasa kebesaran tadi, maka tunduklah pandangan kalbi dia dengan Tuhan. Bila dia rasa kemuliaan Tuhan, maka ketika dia rasa hinanya diri dia, dalam keadaan itu dia memohon pun memang doa dia diangkat oleh Allah Ta'ala. Ya, itu uslub yang digunakan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tengok dalam doa banyak dia membesarkan, mentakzim, kemudian baru disusuli dengan doa. Yang pertama, barang yang dikatakan setengah mereka itu, bahawasanya pada mentadbirkan menolak syaitan itu berlindung dengan Allah Ta'ala. Itu yang paling besar sekali, yang sentiasa berlindung dengan Allah Ta'ala, dengan membanyakkan akan zikrullah dan mohon perlindungan. Maka bahawasanya syaitan anjing. Syaitan itu ibarat anjing yang mengeras akan dia oleh Allah Ta'ala atasmu. Mana apa ni hakikat dia? Sebenarnya hakikat Tuhan jadikan syaitan adalah ujian berat atas kita. Maksud dia apa? Sengaja Tuhan jadikan liyabluwakum ayyukum ahsanu amalah. Tuhan nak test kita ni yang mana betul-betul dia siddiq dalam ibadat dia, betul kena Allah. Tuhan uji dia. Dan ujian datang apa? Dalam bentuk tu syaitan datang. Maka jika bimbang dengan berperang akan dia dan berlawan dengan dia, nah saya penat. Anjing tuan-tuan ni bila menyalak, kita pun nyalak juga. Kita pun dah kita macam anjing. Ya, anjing Cina menyalak, kita pun menyalak juga macam tu. Lala kita pula rupa macam dia. Pergi panggil tuan dia tu. Tu maksud tuan dia keluar ni kan, kan habis senyap aja. Dan saya penat dan hilang mana tenaga kita atas engkau waktu, mana habis masa je, mana buang masa. Kalau ambil yang menyalak, kita pun menyalak. Panggil tuan dia. Begitulah mana dalam masalah ni, terus rojok kepada Ta'ala. Wa ilallahi turja'ul umur, kepada Ta'ala dikembalikan segala urusan. Dia mengurus segala-galanya. Dan terkadang didapatkan dengan dikau dan dilukanya akan dikau. Ya, kalau anjing kan kata berdepan saya silakan terkam, kita pula luka. Ya, maka bahawasanya kembali kepada Tuhan. Itu sebenarnya yang empunyanya ya semua makhluk termasuk anjing tu, supaya ia palingkan akan dia daripada mu terlebih utama.
Ya, sebab Tuhan yang mengawal segala-gala. Dia memalingkan dengan cara yang terlebih elok, dengan cara yang terlebih berkesan, ialah dia sendiri yang mengawal segala-galanya. Ya, adalah cara-cara Allah Subhanahu Wa Taala melemahkan tindakan syaitan bila kita kembali menghadap kepada dia. Itu satu. Mana yang pertama apa? Kembali kepada Allah, merayu kepada Allah, ya, terutama di saat-saat yang elok dia bawa di jawfil lail, tengah malam bangun. Man talabal ula sahiral layali, siapa menuntut ketinggian di sisi Allah maka hendaklah dia berjaga malam. Itu memang rukun para awliya. Yang ini bersungguh-sungguh ia melawan dan berdiri di atasnya dan menolakkan dan kembalinya dan menyerahi akan syaitan tadi. Itu yang kedua. Mana segala perbuatan syaitan tadi kita kita lawan habis-habisan, minta pertolongan daripada Allah Ta'ala. Itu dipanggil jihad yang besar. Kemudian kataku, yakni kata Imam Ghazali radhiyallahu an, padaku bahawasanya jalan yang pertengahan ialah menghimpunkan dalam pekerjaan, bahawasanya dihimpunkan antara dua jalan ni. Maka minta berlindung dengan Allah permulaannya, itu yang paling besar, daripada segala kejahatan seperti barang yang disuruh akan kami. Ya, Tuhan suruh kan, ud'uni astajib lakum, minta dan saya perkenankan. Kerana ialah yang memadakan, mana dia yang mengawal, dia menyanggup, ya, mengadakan kita daripada kejahatan, mana dia yang membantu dalam kejahatan. Bila ada nasrum minallah, ya, wa fathun qarib, bantuan dari Allah, pembukaan yang segera, perompak pun jadi wali kan. So kata orang biasa, perompak jadi wali. Tapi kata ada bantuan Tuhan dengan sebab-sebab tertentu, ulama boleh terbalik, wali pun boleh dikufur. Siapa wali boleh terbalik? Ban'am, ya, Ban'am Ba'ura tuan-tuan, alimnya banyak, anak muridnya, dia sendiri karamat boleh terbang kan. Tapi akhir bum, mati kufur. Sebab apa? Ada sebab-sebab. Sebab yang paling besar, bila dia pam, dia naik atas ni, dia rasa besar dia tidak bersandar kepada Allah Ta'ala dan sebagainya. Itu di antara sebab ni. Sebab tu lagi tinggi seseorang tadi, lagi dia kena kuat berpegang kepada Allah, lagi dia kena sifat tawaduk kepada Allah Ta'ala. Kalau tidak, jawab dia akan terbalik. Dan kemudian jika kita lihat akan dia mengeras, ya, nampak kuat lagi tekanan, diketahui bahawasanya percubaan daripada Allah Ta'ala supaya hendak dilihat akan sidq, jujur tak hamba ni, ya, lagi kita lawan lagi kuat. Itu kebiasaan begitulah, ya. Mangkana fi dini sulba ishtadda walau, siapa kuat berpegang dengan agama Allah, lagi kuat Tuhan uji dia. Ya, sebab Tuhan nak angkat martabat, lagi kuat tinggi ujian, lagi tinggi martabat diangkat, lagi banyak pembukaan yang dikurniakan oleh Allah Ta'ala. Ya, kemudian mujahadah kita dan kuat kita di dalam pekerjaan Allah Ta'ala. Tuan nak tengok mana sekadar mana kesungguhan kita dalam berdepan dengan ujian-ujian tadi, dan ke mana hati kita, adakah menghadap dia ataupun kita menghadap diri sendiri. Kita rasa kita hebat berlawan, jangan. Kita kena rojok terus kepada Allah Ta'ala. Kemudian sabar kita seperti dikeraskan ke atas kita kufar. Padahal orang kafir tu kalau Tuhan nak hapus ke sekejap je tuan-tuan, kan, dia gegarnya kerak bumi kan, bum habis terus. Dihantarnya taufan hibut, ya, walillahi junudis samawati wal ard, bagi Ta'ala ada tentera langit bumi siap diarahkan malaikat sekejap tuan-tuan. Siapa boleh terbayang dulu kuasa besar Fir'aun, ya, orang tu ada terbayang masa zaman dulu punya kuatnya empire dia tuan-tuan. Tiba-tiba Tuhan benam dan laut dia tuan-tuan. Tuhan benamkan dia dalam laut dengan sebatan tongkat, idrib bi'asak, ketuk. Sebab bila amrullah datang, akal manusia sempit tuan-tuan. Kita jangan berpegang pada akal. Akal perlu tapi jangan pegang kat dia. Akal kita ni dangkal pendek. Sebab Sayyidina Ali kata mani tamada ala aqlin dhalla wa mani tamada ala jahil dhalla wa mani tamada ala malin qalla wa mani tamada ala Allah fala dhalla wa la qalla wa la dhalla. Siapa yang berpegang kepada akal maka dia akan sesat, kata Sayyidina Ali. Sebab akal manusia terlampau cetek, ada benda dia boleh fikir dan banyak di sana dia benda tak boleh fikir. Dia kena dipandu dengan syariat Allah SWT. Ya.
Siapa pegang pada harta, harta benda akan hilang. Tak dia balik, habis hilang, kita balik dulu. Siapa pegang pada pangkat jawatan, dia semua akan hilang. Siapa berpegang pada Allah, maka dia selamat. Dia tak akan sesat, dia tak akan meleset, dia akan sentiasa diangkat martabat dia. Inna akramakum indallahi atqakum. Semulia-mulia kamu di sisi Allah, orang yang paling tinggi darajat takwa dia, zahir dan batin dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka di sini maknanya rajak kembali kita kepada dia. Maka jaga bila kita nak kembali, macam-macam ujian akan sampai. Ya, maka tirulah bagaimana sahabat-sahabat yang dididik oleh Rasulullah SAW bila diuji dalam satu peristiwa Ahzab. Walamma ra'al mu'minuna al-ahzab qalu hadza ma wa'adana Allah wa rasuluhu wa ma zadahum illa imanan wa taslima. Itu sikap kita dulu. Walamma ra'al mu'minuna al-ahzab, ketiga orang-orang beriman bersama Rasulullah SAW menghadapi bala tentera Ahzab. Ahzab ni kalimah jamak dan daripada hizbun, hizbani, ahzab. Hizbun satu kabilah, satu puak. Dia gabung tenaga ramai-ramai, dia bersatu padu menghadakan serangan kepada Rasulullah SAW. Dia buat kepungan ekonomi sampai bekalan makanan tidak dapat, terputus, sehingga Rasulullah SAW diikat batu dengan perut. Batu dah panah kan, dia kena perut, dia kena ikat. Rasulullah ikat batu dengan perut sebab tak makan 3 hari, keputusan makanan. Maka seorang daripada sahabat tadi, ya, tak tergamak lihat begitu. Ini susunan datang nak tunjukkan, ya, hebat bantuan-bantuan Tuhan sampai dan mukjizat Rasulullah SAW. Jadi ketika seorang sahabat lihat keadaan begini, dia cepat-cepat balik bergegas ke rumah dia. Dia tengok di rumah dia ada bekalan satu gantang syair, tepung yang kasar, dan ada seekor kambing yang kecil. Itu dia pun sembelih kambing kan? Dia pun menanak buat goti tadi tu. Dia agak-agak orang Arab kan, kalau kambing seekor 3 orang dia makan kan? Macam ayam dia kata kan? Jadi makna kalau seekor kambing ni bolehlah Rasulullah SAW makan 3-4 orang kan? Bila siap saja, lauk tadi dah siap, masak gulai dia, goti semua kan, dia panggil baginda sallallahu alaihi wasallam. Nak jamu baginda sallallahu alaihi wasallam. Bila dipanggil, Rasulullah panggil semua yang sedang kerja menggali parit handak. Ya, kita buat kenuri seekor ayam, orang jemput satu kampung macam tu. Kita gaul kepala tak gatal ke, lama tak cukup ni ke. Ya, tuan rumah dah takut ni tak cukup. Rasulullah panggil semua. Ya, sedang menggali parit. Dan satu lagi mukjizat bagi Islam yang ditayangkan ke tanah dalam handak, satu batu kapal. Batu kapal besar tu, sahabat entak tak pecah. Rasulullah datang serentak sekali je, pam, sampai habis. Itu kekuatan 70 lelaki ada pada baginda sallallahu alaihi wasallam. 70 dan kekuatan baginda sallallahu alaihi wasallam luar biasa, zahir dan batin. Jadi bila sampai saja di rumah, Rasulullah kata apa? Jangan buka tudung belanga tu, tutup tu, jangan buka, biar aku sendiri yang membagikan. Tengok tuan, itu akhlak pemimpin. Bukan jadi pemimpin dia sebat, yang faham-faham ambil lah bagi. Dan dia tak al-isar, melebihkan orang lain. Itu akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia Rasulullah bagilah cedok-cedok dekat angka 1000 lebih sikit. Sahabat tadi bagi-bagi jam makan semua sampai dah tak termakan, kenyang habis semua dah. Ingat-ingat 4-5 orang, 1000 lebih boleh makan. Buka piuk, lauk tak luak. Itu mukjizat Rasulullah SAW. Ya, makanan sedikit cukup angka yang banyak. Kita makan banyak seorang-seorang ni. Ya, sebab bapak dia dah ajar dulu, kau makan yang tengok orang, sok-sok. Mungkin. Jadi maknanya apa? Akhlak bagi Islam ialah ditunjuk apa? Al-Isan. Dia melebihkan. Jadi maknanya lepas tu Masya Allah, terperanjat dia orang tengok kan, satu mukjizat bagi banyak mukjizat. Makanan sikit cukup angka banyak. Pernah satu sahabat pula dalam satu peperangan, bila keputusan makanan, Rasulullah longgokkan semua, Rasulullah doa. Rasulullah doa kepada makanan tu, makan tak habis tu. Dan seorang sahabat dibawa balik satu karung, didoakan Nabi, dia makan berbulan tak habis-habis. Ya, akhirnya dia pun sukat. Dia sukat, dia mula susut. Dia jumpa baginda sallallahu alaihi wasallam, kata kalau kau tak sukat tu sama kau mati tak habis makan. Itu semua apa tu? Kunci langit bumi ada di Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi Rasulullah tak mengambil kesempatan dengan benda. Allah Karim. Banyak peristiwa pelik berlaku dalam Ahzab.
Bila parit tu dah digali kan, kuda tak lepas. Tapi ada satu kekor kuda panglima dia lepas kan. Lepas. Dia pecut kuda dia, sup. Kuda tu meloncat macam melayang. Lepas tu berada di depan Rasulullah SAW, tentera Islam. Ya, dia pun cabar, siapa di kalangan kamu yang boleh berdepan dengan aku? Rasulullah pun piat Sayyidina Ali. Budak ni kecil dia. Ya, mana ni kecil bukan sebarang kecil. Sayyidina Ali kata, ambil pedang. Kita sebat seorang 3 kali. Ya, sekarang kau sebat aku dulu. Dia sebat Sayyidina Ali, selai lompat ke atas. Kali kedua selai tunduk ke belakang. Kali ketiga dia sebat dengan pedang dia, Sayyidina Ali dekat belakang dia. Ya. Sekarang giliran kau pula dia. Biasanya sebat dia buat dia Sayyidina Ali, tunduk tak kena. Sebat kali kedua dia loncat ke atas, tak kena kan. Sayyidina Ali kata, mengucap. Kalau kau tak mengucap kau habis ni. Dia kata kau takkan dapat bunuh aku. Sayyidina Ali sasar kali putus 2 kan. Ulama kata kalau ukur betul-betul bagi 2. Kena dan ni. Itu ada banyak peristiwa aneh yang berlaku dalam perang Ahzab. Di antara dia apa tadi? Itulah nasrun minallah, pertolongan daripada Allah Ta'ala. Jadi ceritakan biasa pertolongan datang bila saat tadi sangat getir. Ya, dah tak nampak apa lagi dah. Nabi Musa depan lautan, belakang ya mana musuh. Debu yang menjulang ke langit, ya, pukulan kaki kuda Fir'aun tu menjulang ke langit kan. Bayangkan betapa ramai. Ya, nak pusing belakang tak boleh, depan laut. Di saat itulah Allah Ta'ala kata idrik biasa, ya Musa pukul tongkat. Ya, yang kedua, benda pertolongan datang akal kita tak boleh fikir kan. Akal manusia nak pukul dengan sebatan tongkat, lautan besar, parit pun tak pecah kan. Taat saja. Bila dia tak belah 12 lorong, sebab dia ada 12 kabilah, berkuah air kan. Dahsyat dia. Akhirnya pun lepas, dan bila mereka masuk tuan tutup balik habis. Ya, Firaun yang mengaku Tuhan dari tergapung bangkai kan. Allah saksikan kehinaan bila dia melawan agama Allah Subhanahu wa taala. Ada di antara apa cara yang digunakan ya. Di sini maknanya satu perangkap besar yang kita kena jaga ialah musuh yang sentiasa memberikan tumpuan kepada kita ialah syaitan. Baik, Allah Ta'ala hantar ni sebenarnya apa ni? Padahal maksud nak cerita apa tadi? Kalau Tuhan nak sap sekali agung dia boleh. Dia gegar habis semuanya. Tapi kalau mati begitu, tak adalah tawaran syuhada yadkhulunal jannah bighairil hisab, masuk syurga tak dihisab, tak dapat lah benda tu. Bila ada macam ni perjuangan, ada syahid apa, itu semua disusun oleh Allah Ta'ala, ada hikmat-hikmat ilahi maknanya. Dan keduanya, barang yang dikatakan orang barang bahawasanya jalan mujahadah, yakni bersungguh-sungguh melawan dan berdiri di atas sendiri dengan menolak dan kembali kepada menyalahi. Maknanya kita kena jalan riadah wal mujahadah. Pertama mohon bantuan dari Ta'ala, dan kedua sungguh sebab Tuhan dah janji wallazina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Siapa yang bersungguh pada jalan kami, nasai kami akan berikan maknanya bantuan. Ya, itu di antara ini. Allah. Jadi ujian yang sampai ialah semata-mata untuk menunjukkan siddiq, kejujuran seorang tadi dalam bersungguh-sungguh dia berperang melawan nafsu dia dan syaitan dia. Maka dia akan diberikan pertolongan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kuna firman Ta'ala wa liya'lamallahu alladhina amanu wa yattakhidha minkum syuhada. Itu hikmat dia. Dan supaya hendak diketahui akan mereka itu yang percaya dan diambil daripada mereka syuhada. Jadi sejuan yang Allah suruh dia berdepan berjihad melawan tadi ialah di antara dia apa? Untuk maknanya jelas dalam pengetahuan Allah Ta'ala yang telah sedia kala mengetahui di kalangan mereka yang tetap, dan dipilih pula orang yang syuhada. Syuhada zahir itu yang kita mati medan jihad, yang dikatakan syahid ma'arakah. Adapun syuhada batin ialah terbukanya makamil musyahadah. Ya, makamil musyahadah terbuka itu penyaksian. Ya, syuhada maknanya mereka menyaksikan akan kebesaran dan keagungan kehebatan Allah yang maha dahsyat. Maka ditarik kalbi mereka menjadi ahli ma'rifah yang sebenarnya. Ketiga itu bahawa mereka dapat selamat daripada segala-gala ujian. Sebab bila kalbi
ditarik betul menghadap Tuhan, maka ketika itu syaitan tak dapat masuk dah. Ya. Dalam ayat dia kan, ila min ibadikal mukhlas, bila hamba tu betul ikhlas, syaitan sendiri out. Dan ikhlas pada hakikat pada qalbi menghadap dia. Qalbi bulat selap menghadap dia, takkan berpaling kepada lain. Qalbi yang telah mendapat kelazatan dengan Tuhannya, dia takkan berpaling kepada makhluk pada dunia lagi dah. Kalau berpaling tu mana belum tepat lagi. Dia kalau tepat confirm, dia takkan berganjak. Itulah para arif billah punya qalbi yang telah ditarik oleh Allah Taala kepada dunia. Allahumma ja'alna minhum. Kemudian firman Ta'ala, am hasibtum an tadkhulul jannah wa lamma ya'lamillahu alladziina jahadu minkum wa ya'lamas sabirin. Sadaqallahu azim, wallahu a'lam.